Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu sekali lagi, alhamdulillah, dalam pertemuan kita untuk kita memperbincangkan ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Sebelum itu, apa khabar tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Semoga sentiasa berada dalam keadaan yang sihat sejahtera, sentiasa dirahmati Allah SWT, sentiasa diridai Allah SWT, sentiasa dalam keadaan ceria walau apapun yang mendatang, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Okey, tayyib, tanpa kita melengahkan masa, insya-Allah pada hari ini kita akan teruskan percubaan kita, halaqah kita, untuk kita cuba untuk memahami apa yang hendak disampaikan oleh Sang Pencipta itu sendiri. Kerana tiadalah kata-kata yang sepatutnya lebih kita ambil perhatian, melainkan kata-kata yang datangnya daripada Sang Pencipta itu sendiri. Seperti mana kita suka mendengar nasihat-nasihat ataupun kata-kata hikmah daripada orang-orang yang terkenal, daripada orang-orang yang ada pengalaman, orang-orang yang ada ilmu yang lebih daripada kita. Tetapi tentu sahaja kita tidak boleh meninggalkan langsung kata-kata yang terdapat yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebab Allah Subhanahu wa taala itu yang menjadikan kita, maka boleh kita katakan wajiblah kita mengetahui apa yang hendak disampaikan oleh Sang Pencipta itu sendiri, yang mengetahui segala-galanya mengenai kita, yang mahukan kebaikan untuk kita. Jadi sangat pelik atau tidak logik jika kita meninggalkan kata-kata Allah SWT, sedangkan dalam masa yang sama kita melebihkan kata-kata hikmah daripada yang orang-orang lain. Bukan kata kita menidakkan nasihat daripada makhluk-makhluk, daripada orang lain, tetapi tentu sahaja kalau kita nak ambil nasihat itu, nasihat yang paling utama ialah yang datang daripada Sang Pencipta itu sendiri, kerana dia itu tidak ada kepentingan terhadap diri dia sendiri, terhadap zat dia, tetapi apa yang dia mahu hanyalah kebaikan kepada makhluk-makhluk dia. Sebab dia maha kaya, dia tidak mengharapkan balasan daripada kita, tetapi yang sebenarnya kita lah yang sangat mengharapkan kasih sayang Allah SWT, pertolongan Allah SWT. Jadi kita wajib untuk mengetahui apa sebenarnya yang Allah SWT mahu yang untuk kita, sebab apa yang dia mahukan tentu saja terbaik buat hamba-hamba dia. Baik, alhamdulillah kita telah pun memperbincangkan ayat-ayat yang terdapat daripada Al-Quran ini sampailah ayat 15 daripada surah Ali Imran. Seperti mana kita telah menjelaskan, kita telah memperbincangkan minggu lepas, di mana Allah SWT ada mengatakan, memberitahu kepada kita berkenaan dengan apakah fungsi harta, apakah fungsi anak-anak, di mana Allah SWT memberitahu bahawa anak-anak ini ataupun harta ini sebenarnya tidak ada kelebihannya kalau seseorang itu tidak mahu beriman kepada Allah SWT. Kerana ada sahaja dalam sejarah kehidupan di mana orang yang sangat kaya, orang yang memiliki segala-galanya seperti Firaun, tetapi akhirnya kekayaan dia itu tidak dapat memberi manfaat kepada dia. Sebab tu Allah SWT memberitahu, Allah SWT tahu bahawa manusia itu memang disukakan kepada dunia, dia sukakan kepada wanita-wanita, anak-anak, yang pasangan-pasangan lah kalau wanita-wanita, kalau perempuan kepada lelaki-lelaki. Jadi manusia itu memang suka kepada perkara tersebut, kepada anak, kepada pasangan hidup, anak-anak, harta benda.
yang bertimbun dalam bentuk emas, perak, kuda pilihan, haiwan dan ternakan seperti mana yang telah kita bincangkan sebelum ini. Tetapi Allah SWT mengatakan bahawa yang lebih baik daripada itu adalah syurga Allah SWT. Tidak dapat dibandingkan apa yang terdapat dalam dunia ini. Pun begitu, Allah SWT tidaklah bermaksud bahawa manusia perlu meninggalkan segala-galanya ini. Sebenarnya apa yang Allah SWT nak ajar kepada kita adalah jangan sampai dijadikan cinta kepada dunia ini menyebabkan kita lupakan kepada yang lebih utama, iaitu akhirat itu sendiri. Itu sebenarnya yang perlu kita ambil pelajaran daripada Al-Quran itu, di mana Sang Pencipta itu Allah SWT itu sendiri memberitahu kepada kita bahawa sepatutnya perkara-perkara yang Allah SWT anugerahkan ini sepatutnya digunakan untuk membawa kepada kebaikan dan membawa kepada kita mengenal Allah SWT itu sendiri, membawa kita pada dekat kepada Allah SWT. So apa yang Allah SWT adakan di muka bumi ini sebenarnya adalah prasana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kita hidup selesa supaya boleh kita beribadah dengan selesa, supaya kita tidak meminta-minta kepada yang lain sehingga mengganggu kehidupan kita, ibadah kita, mengganggu penghambaan kita kepada Allah SWT. Banyak sangat pinjam ke orang pula, nanti kita rasa macam terhutang budi sangat, sedangkan sepatutnya terhutang budi itu hanya kepada Allah SWT. Jadi Allah SWT ajar kepada kita tidak meninggalkan dunia, tetapi dunia ini dijadikan prasana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT yang menjadi jambatan kepada akhirat kelak. Sebab apa sahaja yang Allah berikan ini sebenarnya adalah sebagai aset kita, saham kita untuk mencari redha Allah SWT. Wallahu a'lam. Jadi ayat 15 yang kita bincangkan minggu lepas, akhir perbincangan kita minggu lepas, ialah berkenaan Allah SWT bagi tahu kepada kita, mahukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik? Maka Allah SWT bagi tahu bahawa benda yang lebih baik daripada apa yang manusia sukakan yang dinyatakan sebelum ini ialah syurga-syurga yang mengalir di bawah sungai-sungai. Mereka kekal dalamnya, ada pasangan-pasangan yang suci serta redha Allah SWT. Sebenarnya apa saja yang manusia nak sebelum ini di dunia, baik harta benda, baik kekayaan anak-anak, pasangan hidup. Kalau untuk lelaki mahu wanita, wanita mahu lelaki, semuanya itu adalah untuk mencapai kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan sejati hanyalah di syurga Allah SWT, di mana tidak ada keluh kesah, di mana tidak ada keaiban, kecelaan, tidak ada perkara-perkara yang merisaukan, tidak ada perkara-perkara yang menyebabkan hati itu gundah gulana. Jadi manusia yang bijak itu adalah mereka bekerja, mereka mencari apa sahaja yang di dunia ini adalah untuk mendapat kebahagiaan kelak di akhirat. Sebab itu adalah yang paling utama. Orang yang mengejar dunia, maka Allah akan kucar-kacirkan hidup dia, hanya memikirkan tentang dunia sahaja, seperti mana kita telah jelaskan sebelum ini. Tetapi orang yang memikirkan tentang akhirat, dalam masa yang sama dia akan dapat dunia juga. Sebab apa? Dia nak pergi haji, dia kena ada duit juga. Dia nak pergi zakat, dia kena ada duit juga. Jadi nak tak nak, dia kena bekerja, kena cari duit. Maka akhirnya Allah akan memberi kemudahan kepada dia kerana dia ingin melaksanakan ibadah yang Allah SWT perintahkan. Maka dia akan dapat dunia juga at the same time dalam masa yang sama. Tetapi dunia itu tidak diletakkan dalam hati. Dunia itu hanyalah sebagai prasana dia untuk mencapai keselesaan, bagi dia memudahkan dia beribadah, bagi memudahkan dia untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Baik, tayyib. Ayat seterusnya, ayat 16, disambung perbincangan berkenaan daripada ayat 15 tadi. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang direjam. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna. Jadi Allah SWT katakanlah, ayat 15 sebelum ini, mahukah aku khabarkan kepadamu apa yang lebih baik daripada yang demikian itu bagi orang-orang yang bertakwa, yakni tersedia di sisi Tuhan mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangan suci, serta redha Allah, dan Allah maha melihat hamba-hambanya. Sambungannya Allah kata, orang-orang yang berdoa, dalam kurungan, iaitu orang-orang yang berdoa. Siapa yang akan memperolehi syurga Allah SWT ini? Allah bagi tahu ciri-ciri dia. Mula-mula Allah bagi tahu, ayat yang kita bincangkan sebelum ni, Allah bagi tahu harta benda ni tidak ada peranan pun untuk menyelamatkan manusia itu daripada azab Allah SWT. Sebab adanya orang-orang sebelum ini yang
ada kekayaan, ada segala-galanya, ada tentera hebat iaitu Firaun, tetapi dimasukkan dalam neraka Allah SWT. Tidak mampu menjadi syafaat buat dia untuk menyelamatkan dia daripada azab Allah SWT. Jadi Allah SWT beritahu juga, Allah beritahu Allah tahu bahawa manusia ini memang sukakan dunia ini, iaitu dengan wanita-wanitanya, anak-anaknya, harta bendanya, emas, perak, kuda pilihan, awak ternakan. Tetapi Allah SWT beritahu apa yang lebih baik, iaitu syurga Allah SWT, di mana manusia memperoleh ketenangan dan tidak ada keluh kesah di dalamnya. Maka Allah bagi tahu ayat selepasnya, iaitu ayat 16, ayat seterusnya yang kita bincangkan sekarang, iaitu Allah bagi tahu siapa yang layak mendapat syurga Allah SWT ini. Siapa yang layak untuk mendapat ketenangan yang abadi ini. Siapakah yang layak ini? Allah SWT bagi tahu alladzina yaquluna rabbana. Mereka ialah orang-orang yang berkata, wahai Tuhan kami, Rabbana, wahai Tuhan kami, innana, sesungguhnya kami, amanna, kami beriman, kami telah beriman, bermakna kami percaya. Dia kata iman bermakna percaya. Bila kata percaya, trust in Allah, bermakna apa sahaja yang mendatang itu kita tahu adalah sesuatu yang baik, ketentuan Allah SWT. Apa saja yang Allah suruh, itu adalah satu perkara yang baik. Apa saja yang Allah larang, itu juga adalah satu perkara yang baik. Kalau Allah larang suatu perkara yang penuh nikmat, kita kata kenapa lelaki tak boleh pakai emas, sedangkan tidak ada mudaratnya. Tidak semestinya kerana mudarat fizikal, tetapi mungkin kerana mudarat emosi atau mudarat kepada perlakuan. Misalnya kalau lelaki itu memakai emas, misalnya terlampau merasakan diri dia kaya, terlampau merasa menunjuk kekayaan dia, sehingga sedangkan orang lain, ada orang tak cukup makan pun, dia pula boleh pakai emas pula sesuka hati, sebab tak sesuai lah untuk dia sebagai seorang lelaki misalnya. Jadi terlampau kaya ataupun minum dalam bejana emas misalnya, ada orang nak makan pun tak cukup, dia boleh minum di atas bejana emas. Maka perkara-perkara tersebut dilarang, bukanlah kerana mudarat fizikal, tetapi kerana apa? Mudarat kepada sifat dia, menjadikan dia hilang sifat kemanusiaan tu, menjadi sombong dan takabur. Wallahu a'lam. Jadi kita tahu bahawa apa sahaja bila kita kata trust, percaya, iman bermakna percaya, bermaksud bahawa kita tahu bahawa apa sahaja syariat yang Allah turunkan kepada kita, bahawa dia adalah baik. Apa sahaja yang Allah larang, itu adalah suatu perkara yang buruk. Kalau kita tinggalkan, maka dia akan membawa kebaikan kepada kita. Wallahu a'lam. Itu sebenarnya yang kena, bila kita kena faham, bila kata kita percaya, kita tahu apa sahaja yang Allah lakukan itu Allah tentukan adalah yang baik. Jadi Allah kata siapa yang dapat syurga Allah ni, alladzina yaquluna rabbana innana amanna. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna. Orang-orang yang mereka berdoa, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman. Itu dia. Kami telah percaya. 100% percaya. Apa saja berlaku, tahu Allah tu baik. Tahu ini adalah kebaikan buatku. Faghfir lana, maka ampunilah kami. Nanti dah kita bincangkan, faghfir lana tu datang perkataan ghafara, bila kata minta ampun kepada Allah SWT, bukan sekadar ampun, tapi tutuplah aib kami. Dan juga tutuplah juga pintu-pintu kepada kami daripada jatuh ke arah maksiat tu. Tutuplah pintu hati kami ni daripada cenderung kepada perkara-perkara yang membawa kami jauh daripada-Mu, ya Allah. Tutuplah juga aib kami. Tutup daripada pengetahuan manusia. Maksudnya hilangkan perkara tersebut. Jangan diungkit-ungkit lagi. Kami mau berubah. Bantulah kami, ya Allah. Kita kata close case lah macam tu. Faghfir lana, ampunilah bagi kami, dhunubana, dosa-dosa kami, wa qina azabannar, dan peliharalah kami daripada seksa api neraka. Jadi antara ciri orang yang beriman ialah dia tidak perasan. Minta maaf cakap. Sebenarnya kita katakan sebelum ini, dia tidak merasakan bahawa diri dia suci. Ibnu Qayyim menjelaskan lebih kurang maksud dia, antara ada orang ni dia tertipu dengan rahmat Allah SWT, sebab dia rasa Allah SWT tu baik, maka dia kata, apalah nanti aku bertaubat misalnya.
Maka akhirnya dia terlambat sebab kita tak tahu ajal tu boleh datang bila-bila masa. So orang yang beriman ini ialah ciri-ciri, antara ciri-ciri orang bertakwa ialah apa? Apa maksud dia? Dia seolah-olah berjalan di atas satu titik ni, di kiri dan kanan dia ada duri-duri. Dan dia tahu dia sentiasa dalam keadaan bahaya. Boleh sahaja dia terjatuh ke kanan atau ke kiri. Sebab godaan syaitan itu dia boleh datang mana-mana jalan. Kanan pun boleh, jalan agama pun boleh, jalan maksiat pun boleh. Yang itu, syaitan itu cukup rajin, cukup pintar, cukup berpengalaman untuk menyesatkan manusia. So kita tak rasa macam confident lah. Oh, ke sebelah kaki aku dalam syurga dah ni. Kita tak rasa macam tu. Bahkan sepatutnya orang beriman itu sentiasa dia beristighfar kepada Allah SWT. Kerana Nabi SAW itu sendiri dalam riwayat hadis mengatakan sekurang-kurangnya 70 kali dia baginda beristighfar kepada Allah SWT. Sedangkan tidak ada dosa bagi baginda. Dalam riwayat lain kata sampai 100 kali dia istighfar satu hari. Jadi bagaimanakah kita yang penuh dengan dosa ini? Sepatutnya tidak rasa overconfidence, sebab biasanya dalam exam kalau overconfident yang menyebabkan manusia akan gagal. Dia rasa betul lah, so dia take for granted, dia buat sahaja, dia rasa confident, akhirnya dia tidak dapat markah yang baik atau dia gagal. Dan ujian yang besar ialah ujian di dunia ini. Sebenarnya Allah SWT sentiasa menguji kita. Apabila kita telah beriman, alhamdulillah kita ada ilmu, maka lagi-lagilah kita akan diuji. So orang yang beriman dengan kata-kata yang sebenarnya, dia sentiasa bertaubat kepada Allah SWT. Sedar bahawa dia banyaknya dosa-dosa. Kadang-kadang mungkin tak minum arak, tapi kadang-kadang ada dosa-dosa macam rasa diri lebih baik. Ada perasaan rasa macam orang sebelah tu, orang kat kita tu tak beriman lah, ataupun kurang iman lah. Kita pergi ke masjid, nampak orang main gitar tepi jalan, kita rasa ini orang-orang yang tak boleh nak hidup, tak boleh nak bertaubat dah. Kita rasa diri kita suci, kita merendahkan orang lain. Jadi itu yang sebenarnya yang sepatutnya kita berhati-hati. Maka orang yang beriman itu sebenarnya lebih-lebih lagi dia patut berhati-hati. Sepatutnya sentiasa dia kembali kepada Allah SWT dan memohon agar supaya dipelihara daripada azab siksa api neraka. Wallahu a'lam. Jadi kalau kita dapat lihat lagi bahawa kalau kita boleh tadabbur lagi ayat ini, ayat 16 ini, bila dia kata dia beriman, maksudnya dia percaya seperti mana kita kata tadi. Dia kena bagi tahu dia percaya, maka bila dia percaya baru dia boleh berdoa. Sebab orang yang tak percaya macam mana nak berdoa? Kalau dia tidak percaya perwujudan Allah SWT, mana mungkin dia hendak meminta? Siapa yang hendak diminta? Wujud ke yang nak diminta? Berkuasa ke yang nak diminta? Mendengar ke yang nak diminta? Jadi dia perlu beriman terlebih dahulu. Maka setelah dia percaya dengan sifat-sifat Allah SWT, maka mudahlah untuk dengan yakin dia percaya bahawa apa saja yang dia minta kepada Allah SWT, Allah SWT dengar dan Allah akan makbulkan, Allah akan terima doa tersebut dan Allah akan jawab dengan cara yang sesuai dengan apa yang Allah mahu dan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi mereka mengaku beriman, mereka berdoa kepada Allah SWT sebelum mereka meminta ampun kepada Allah SWT. Jadi kalau kita dapat lihat bahawa apa yang mereka lakukan sini adalah mereka bertawasul. Mereka bertawasul, mereka menjadikan iman mereka ini sebagai boleh kita katakan perantara, sebagai apa, tawasul ni boleh sebagai perantara lah, sebagai orang kata, kalau kita kata bahasa yang mudahnya, sebagai galang ganti dia lah, sebagai boleh kita katakan cagaran dia, macam itulah. Maksudnya tawasul dengan iman, mereka gunakan iman ini dengan cara untuk supaya Allah SWT makbulkan doa dia untuk mengampunkan dosa-dosa mereka. Ini sebab dia tawasul ni, dia tak boleh tawasul dengan berhala, dia tak boleh tawasul dengan makhluk-makhluk Allah SWT, dia tak boleh tawasul dengan orang yang dah mati dan sebagainya. Tetapi tawasul yang sahih ada antaranya ialah, yang paling bagus, yang paling terbaik ialah tawasul dengan Asma'ul Husna. Kita minta kepada Allah SWT, kita minta dengan nama Allah. Ya Allah, dengan rahmatmu ya Allah, dengan sifat Ar-Rahmanmu ya Allah, ampunilah kami. Ya Allah, Allah Ghani, ya Allah berilah kekayaan kepada aku ya Allah, ya Ghani, yang maha kaya, dengan kekayaan itu aku gunakan untuk kebaikan. Kita guna nama Allah SWT. Dan kita boleh juga minta orang soleh doakan kita yang masih hidup. Itu sepakat semua ulama mengatakan yang masih hidup tak ada masalah. Kita nampak orang tu baik, kita minta dia tolong doakan.
Tentu saja kita doa dulu tadi, tawassul dengan Asmaul Husna tu kita doa sendirilah. Dan juga antara yang jarang kita buat ialah tawassul dengan amal soleh. Kita ada amal soleh yang kita buat, kita tawassul dengan Allah. Kita kata, ya Allah, kalau betul aku buat tadi kerana-Mu ya Allah, maka makbulkanlah doa ini, atau keluarkanlah aku daripada masalah ini. Kita boleh buat perkara tersebut. Jadi kita dapat lihat sini orang ini dia allazina yaquluna rabbana innana amanna. Ya Allah, kami beriman. Jadi dia bertawassul dengan amalnya itu apa? Iman. Dengan iman dia. Dia bertawassul dengan keimanan dia dan menggunakan iman itu sebagai bukti, ya Allah, supaya apa? Supaya Allah SWT sudi untuk mengampunkan dosa dia. Rabbana innana amanna. Ya Allah, kami beriman. Faghfir lana, ampunilah kami ya Allah dosa-dosa kami. Waqina azabana, dan jauhkanlah kami dan peliharalah kami daripada api neraka. Jadi ini tawassul yang dibenarkan oleh Allah SWT, maka kita yang diajar oleh Rasulullah SAW, maka dibenarkanlah perkara ini. Ini kita dapat lihat perkara ini ada dinyatakan dalam hadis, dan ada juga ditunjukkan dalam Al-Quran ni. Antara ayat ini menunjukkan bolehnya bertawassul dengan amal soleh. Dia kata farfil lana dzunubana, hapuskanlah dosa-dosa kami. Jadi manusia yang beriman ni sebenarnya dia tak perasan, dia tak rasa diri dia hebat, dia tak rasa diri dia suci, maka dia minta Allah SWT sentiasa ampun saja dosa dia. Tutup terus dosa tu. Ghafara maksudnya tutup. Supaya apa? Supaya kita taklah malu kelak di akhirat. Supaya hanya Allah SWT saja tahu apa yang kita buat di dunia ni. Dengan syarat kita sentiasalah mengingati dosa tersebut. Bukan kita yang diam kan. Kita tahu perkara tersebut, dan biarlah sekali-sekala menangislah kita kerana dosa-dosa silam itu. Dan kita mintalah supaya Allah tutup daripada pengetahuan keluarga kita kelak di akhirat. Daripada kalau kita kata followers kita kan, kan zaman-zaman media sosial ni ada followers ni, janganlah mereka tahu kelak di akhirat aku ni macam mana. So, bila kita minta tutup, dan kita juga mesti berusaha untuk tinggalkan keburukan yang kita buat. Jadi kemudian dilanjutkan doa ini, waqina azabannar, dan peliharalah kami daripada azab neraka. Jadi kita kena doa. Wajib kepada manusia itu doa kepada Allah SWT supaya selamatkan diri kita semua ni daripada masuk ke neraka. Sebab kita tak mau sekejap. Kita tak nak macam Yahudi. Yahudi dia kata tak apa, kalau kami masuk pun sebentar, kami disentuh sebentar saja. Ada pandangan kata kalau paling lama pun 40 hari sahajalah, macam tu. Sebab dia pun sembah dalam masa 40 hari tu, dalam masa Nabi Musa tu nak mendapatkan kitab Taurat tu, paling lama pun dosa yang dia buat, dia rasa sembah berhala anak lembu tu kan. Patut anak lembu tu 40 hari lebih kurang macam tu. Jadi kalau kami masuk pun lebih kurang 40 hari macam tu je lah, kalau tak sebentar. Paling lama pun 40 hari lebih kurang maksudnya. Jadi kalau kita orang beriman, tak nak masuk sekejap pun tak nak. Dengar, kalau boleh dengar pasal neraka pun tak nak. Bau sikit bau neraka pun tak nak kan. Kalau asap, kalau bau asap ke bau benda terbakar tu kita boleh bau kan. Kalau boleh bau neraka pun kita tak nak. Sebab tu kita minta Allah SWT bersihkan kita daripada dosa ni. Sebab tujuan nak masuk ke neraka tu, kalau dia orang beriman, dia masuk neraka tu, dia boleh masuk syurga. Tapi masuk neraka tu sebab nak cuci dosa manusia tu daripada neraka. Kalau boleh kita tak nak. Kita tak naklah dicuci di dalam neraka. Biarlah Allah sucikan dosa kita tu sekarang. Maka sentiasalah istighfar, sentiasalah susuli kejahatan kamu dengan kebaikan, seperti mana yang diajarkan oleh Nabi SAW. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian Allah lanjutkan secara ringkas, apa lagi ciri orang-orang yang masuk syurga Allah SWT ni? Ayat 17, as-sabiri nawas-sadiqi nawal qaniti nawal munfiki nawal mustaghfirina bil ashar. Jadi antara ciri orang-orang yang akan masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala ini adalah orang-orang yang sabirin. Orang-orang yang sabar. Jadi sabar ini kalau dikatakan oleh para ulama, antara sabar itu ialah sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu antara yang pertama. Kemudian sabar dalam meninggalkan maksiat kepada dia.
Dia kata sabar atas ketaatan kepada Allah SWT, nak melakukan ibadah ni pun bukan mudah. Nak konsisten bangun pagi subuh pun bukan mudah. Nak puasa pun bukan mudah. Nak bagi zakat harta kita, cari siang malam pagi petang kita bekerja. Tiba-tiba nak kena berkongsi dengan orang lain yang bukan ahli keluarga kita. Bukan suatu benda yang mudah. Jadi kita minta supaya Allah beri kita kesabaran. Kesabaran supaya kita mampu untuk terus istiqamah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Dan Allah SWT ajak siapa yang masuk syurga Allah, mereka yang sabar. Sabar dalam taat kepada Allah SWT, sabar dalam meninggalkan maksiat kepadanya. Bukan mudah. Misalnya orang lelaki, misalnya antara yang menjadi perhatian dia adalah wanita itu sendiri. Matanya mudah tertarik kepada wanita itu sendiri, sebab fitrah manusia telah dijadikan adanya syahwat dalam diri dia antara dia. Maka untuk meninggalkan perkara tersebut memerlukan kepada mujahadah yang besar. Maka perlu kita ingatkan diri kita pada bahawa adanya neraka dan bahawa adanya balasan yang lebih baik jika kita tinggalkan suatu nikmat yang kita rasa nikmat dunia ni. Jadi tinggalkan benda yang haram, insya-Allah Allah akan balaskan dengan lebih baik di akhirat. Apa sangatlah nak dibandingkan dengan wanita di dunia ini kepada perkara yang haram, misalnya melakukan zina yang nikmatnya hanya sebentar sahaja, kalau nak dibandingkan dengan nikmat yang kekal abadi kelak di akhirat. Maka mereka itu bersabar untuk apa? Meninggalkan maksiat, kerana dia percaya bahawa akan adanya balasan syurga, dan kalau diingkar adanya balasan neraka. Baik. Jadi dan dia juga antaranya lagi ialah sabar itu, mereka ini adalah ciri-ciri orang sabar. Mereka sabar daripada takdir Allah yang menyakitkan. Mereka sabar dalam musibah yang melanda. Misalnya kita zaman sekarang kita diuji dengan musibah COVID-19 misalnya. Ada orang yang kehilangan kerja, ada orang yang kehilangan orang yang tersayang, ada sekolah yang tertutup menyebabkan anak-anak ketinggalan daripada pembelajaran dan sebagainya. Maka manusia itu perlu sabar. Dan mereka yang ada sifat-sifat sabar seperti mana yang kita katakan tadi, mereka ini akan apa? Mereka ini akan memperoleh syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab di dunia ini sabar bukan bermaksud apabila kita mengikut Allah SWT, mengikut ajaran yang dibawa oleh Allah, dibawa oleh Rasul yang datang daripada Allah SWT, kita akan macam tenang begitu saja. Kadang-kadang ada orang tak suka, ada sahaja orang yang cuba untuk menentang orang-orang yang ikut Islam ni dengan mengatakan bahawa mereka ni orang-orang yang kolot. Kalau ada orang Islam itu sendiri yang buat silap sikit akan diperbesar-besarkan, misalnya zaman kita ni. Maka itu semua adalah sebab ujian, dan kalau orang itu sabar, tentu ada mihnah dalam perjuangan, maka Allah akan bagi dia syurga. Jadi siapa lagi yang akan memperoleh syurga Allah ni adalah orang yang wassadiqina, orang-orang yang benar dalam keimanan dia, benar dalam ucapan dia, benar dalam perbuatan dia. Itu yang sebenarnya orang yang dapat syurga. Bila kata benar lagi jujur, bermakna dia tak licik, dia tak menipu. Dia tak menipu orang lain, dia tak melakukan helah, dia tak melakukan apa sahaja demi mencapai apa hajat yang dia mahu. Dia tidak memperalatkan orang lain, dia tidak mempergunakan agama untuk kepentingan dia. Bila kata jujur, dia benar-benar beriman hanya semata-mata kerana Allah SWT. Bila kata jujur lagi, dia mesti jujur dengan diri sendiri. Dia kena sedar bahawa dia itu adalah manusia yang lemah, dia kena sedar bahawa dia ada nafsu dalam diri dia. Dia kena sedar bahawa dia bukanlah orang yang boleh mengawal nafsu dia. Dan dia sedar dia adalah manusia, dia tak boleh jadi malaikat. Maka dia sedar nafsu itu bukanlah satu perkara yang 100% salah, tetapi nafsu itu perlu digunakan pada jalan yang dibenarkan oleh Allah SWT. Iaitu antaranya ialah dengan apa? Jika dia berkemahuan, lelaki itu berkemahuan kepada wanita, wanita berkemahuan kepada lelaki, maka perlu pada saluran yang betul, iaitu jalan pernikahan. Dia orang, jadi orang beriman ini dia orang-orang yang benar dari segi perasaan dia, dari segi segala-galanya. Dia tak tolak bahawa dia ada nafsu. Dia tak seperti setengah agama yang melarang untuk melakukan perkahwinan dan sebagainya, melawan fitrah dia, tidak. Agama Islam tidak begitu. Jadi orang yang beriman itu yang memperoleh syurga Allah, dia ada orang yang benar dalam ucapan dia, dan orang yang jujur dalam diri dia, dan juga faham tentang kelemahan dan kekuatannya dalam diri dia.
Pendek kata, apa sahaja dalam diri dia adalah satu perkara yang benar. Dan apabila dia melakukan perbuatan ibadah, misalnya, ibadah itu sesuai dengan apa yang ada dalam hati dia. Jadi dia adalah orang yang wasaddiqina. Orang yang as-saddiqina, orang-orang yang benar dalam perbuatan dia, dalam ucapan dia, dalam apa sahaja yang dia lakukan. Ibadah dia lakukan bukan untuk riak, ibadah dia lakukan bukan untuk ujub, ibadah dia lakukan semata-mata ikhlas kerana Allah SWT. Dan kalau boleh kita tambah lagi, apa yang dia bawa juga, ajaran yang dia bawa juga, dalil-dalil yang digunakan ialah dalil-dalil yang benar-benar datang daripada agama, yang bukannya direka-reka semata-mata untuk memperoleh habuan dunia. Wallahu a'lam. Baik, kita teruskan. Siapa lagi orang yang memperoleh syurga Allah? Wal qanitina, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita taat, kadang-kadang ada perintah yang Allah SWT Allah SWT tetap kepada kita nampak macam rugi. Misalnya pergi ke haji, misalnya kena habiskan ribuan ringgit misalnya. Jadi kita kena bagi zakat misalnya. Orang kita rasa macam aku susah-susah kerja, tiba orang lain mudah-mudah nak dapat duit daripada aku. Jadi dia taat. Dia bersedia untuk berkhidmat kepada agama walaupun sesuatu itu, perkara itu tidak disukai oleh diri dia, tidak disukai oleh nafsu syahwat dia. Jadi dia faham. Dia tahu, dia tak pernah persoal pun apa sahaja arahan Allah SWT. Kerana seperti mana kita katakan tadi, kalau dia faham ke tidak faham apa yang Allah SWT perintahkan, tetap dia lakukan kerana dia faham apa saja yang Allah suruh itu adalah suatu perkara yang mesti diambil perhatian, kerana dia adalah kehendak Sang Pencipta, dan Sang Pencipta itu tidak pernah mahukan keburukan kepada hamba-hamba dia. Sebab tu Nabi kata semua orang tu akan masuk syurga melainkan orang yang enggan. Antara maksud enggan itulah dia tidak mahu beribadah kepada Allah SWT, dia tidak mahu ikut petunjuk Allah SWT, dia tidak mahu menjauhi larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Kemudian dilanjutkan lagi. Siapa lagi orang itu? Ialah wal qanitina, orang yang taat tadi, wal munfikina, dan orang-orang yang berinfak di jalan Allah SWT. Mereka ini sentiasa rajin, mereka sentiasa berlumba-lumba untuk menginfakkan harta mereka di atas jalan Allah. Kerana apa, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang rahmati Allah? Kerana mereka diyakin dengan janji Allah, di mana Allah mengatakan bahawa Allah akan balas infak mereka. Bahkan kalau kita lihat, bukan sahaja di akhirat kelak tentu Allah akan balas di akhirat, bahkan di dunia lagi Allah ada balas dah, berganda-ganda, seperti mana telah kita bincangkan dalam surah Al-Baqarah sebelum ini. Jadi orang yang sedar bahawa dia ini adalah hamba Allah, dia percaya kepada rahmat Allah, dia percaya kepada kemurahan, kekayaan Allah SWT, maka dalam diri dia tidak ada kebahilan langsung, kerana dia tahu dia ada Tuhan yang kaya. Sebab tu dia layak untuk memperoleh syurga Allah SWT. Jadi semua ini berkait dengan apa tadi? Berkait dengan keimanan. Bila kita benar-benar beriman, maka kita boleh buat perkara-perkara ini. Boleh sabar, sebab kita sedar bahawa Allah SWT akan bagi ganjaran yang baik kepada orang sabar. Kita sentiasa bercakap benar, kita sentiasa menjadi orang yang benar, kerana kita tahu bahawa Allah sentiasa melihat, mendengar apa yang kita lakukan, tahu apa dalam jantung hati kita. Menjadi orang yang taat, kerana kita sedar bahawa Allah SWT memerintah kita supaya melakukan perkara tersebut. Menyerahkan harta, kita sedar bahawa harta ini hanyalah pinjaman daripada Allah SWT untuk kita berkhidmat kepada orang-orang yang memerlukan, dan kita sedar bahawa Allah akan balas dengan lebih baik. Dan rezeki itu tentu saja luas, bukan sekadar material, tapi melibatkan kesihatan, kawan-kawan yang baik, pasangan yang baik, anak-anak yang baik. Semua adalah natijah kebaikan yang dapat daripada sedekah itu sendiri. Allah boleh beri kepada orang yang tidak ada sifat bakhil, bahkan dia menyucikan harta, bahkan dia menyucikan diri daripada perasaan kedekut. Itu dia antara kelebihan-kelebihan. Dia kata rezeki itu luas sekali maksud dia. Ilmu yang bermanfaat itu juga adalah rezeki. Dan satu lagi ciri yang Allah SWT katakan bahawa orang yang layak ke syurga Allah SWT ini adalah orang yang wal mustaghfirina bil ashar. Wal mustaghfirina bil ashar. Apakah ini? Iaitu dan orang-orang yang mohon keampunan, orang-orang yang beristighfar, orang-orang yang memohon keampunan pada waktu sahur. Iaitu pada akhir malam. Jadi siapa orang-orang ni? Biasanya kalau kata bangun malam ni, akhir malam waktu sahur ni, antara orang perkara yang dilakukan ialah apa?
selepas mereka ini menunaikan setelah mereka melakukan solat tahajud, mereka baca Quran di malam hari dan sebagainya, maka mereka ini memohon ampun kepada Allah SWT. Persoalannya sekarang, biasa kalau hujung-hujung waktu sahur ni dah hujung-hujung lah, dah hampir-hampir, kalau bulan Ramadan ni dah hampir-hampir masuk waktu subuh lah. Kenapa manusia perlu beristighfar ketika ini? Kalau kita tahu ketika ini biasanya kebanyakan manusia sedang buat ketika itu adalah manusia sedang tidur nyenyak. Kalaulah manusia itu berjaga misalnya, pada waktu malam hari biasanya dia tiba-tiba waktu pukul 5 tu dia akan mengantuk, waktu tu dah sedap nak tidur. Orang kata waktu embun tengah turun tu. Waktu tu lah nak tarik selimut. Bayangkan walau ketika itu bayangkan ketika manusia sedang tidur, tetapi ada manusia yang sanggup untuk meninggalkan keselesaan kenyamanan itu demi apa? Demi untuk menghubungi Sang Pencipta, Tuhan yang menjadikan dia. Dia sudi meninggalkan rasa nikmat dia, sedangkan esok dia perlu kerja dan perlu melakukan urusan dunia, maka dia tinggalkan perkara tersebut untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya gini, maksudnya orang-orang yang istighfar ini, maksudnya dia sedar bahawa walaupun nampak macam dia tidak ada dosa, tetapi tentu saja ada dosa-dosa yang tersembunyi. Walaupun dia baru menyelesaikan solat tahajud misalnya, dia tahu kadang-kadang bila solat tahajud tu dia rasa macam aku seorang yang bangun, orang lain tidur lagi, dia mula merasa diri dia suci. Maka dia mohon ampun kepada Allah SWT supaya apa sahaja yang dia lakukan itu adalah bersih hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia antara yang dilakukan antara orang yang layak-layak untuk mencapai syurga Allah Subhanahu wa taala. Di saat manusia sedang hidup dalam keselesaan, mereka sedar bahawa mereka banyak dosa. Sebab tu sebenarnya waktu sahur ini adalah waktu mustajab doa lah. Waktu mustajab doa, dan tentu saja perkara yang perlu kita buat ialah apa? Memohon ampun kepada Allah SWT supaya Allah sudi menerima permohonan kita. Dan tentu saja waktu sahur ni sangat istimewa. Dia ada dalam hadis yang sahih daripada Abu Hurairah daripada Nabi SAW. Baginda bersabda, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthul layli al-akhiru yaqulu man yad'uni fa astajiba lahu, man yas'aluni fa u'tiyahu, man yastaghfiruni fa aghfiralah. Rabb kita ni, Tuhan kita ini, dia turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Bermakna bukan maksudnya Ramadan sahaja. Ramadan tentu dah. Pada setiap malam, kalau hadis dia kata, lantas dia berfirman, apa yang Allah buat? Allah kata, siapa yang berdoa pada aku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang minta pada aku, maka akan aku beri. Siapa yang minta ampun kepada aku, maka akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kita dapat lihat bahawa antara Quran dan hadis itu selari. Jadi orang yang siapa ciri orang masuk syurga? Orang yang beristighfar ketika sahur. Kalau kita ni malas sangat nak, bukan esok nak kerja apa semua, kalau terjaga tengah malam tu, tiba terjaga pukul 5 tu, kalau pun nak tidur balik pun, at least jangan lupalah mohon, minta doa kepada Allah SWT. Setidak-tidaknya istighfar. Apabila Allah mensucikan diri kita daripada dosa, maka layaklah kita masuk ke syurga Allah SWT. Dan kita tahu seperti mana kita bincangkan tadi, neraka itu tujuannya apa? Untuk orang yang beriman, dia ada akidah yang betul, dia ada tauhid yang betul, dia akan masuk syurga juga. Tetapi sangat rugilah kalau dia terpaksa masuk ke neraka dulu untuk mensucikan dosa-dosa dia. Maka amatlah kita berharap supaya dosa kita ini disucikan sebelum kita kembali bertemu Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak dibersihkan dalam neraka Allah. Tak sanggup kita nak tahan walaupun sebentar. Mendengarkan sahaja tentang ni pun menggerunkan, apatah lagi hendak masuk ke dalamnya. Jadi orang yang masuk syurga Allah tu, dia tidak pernah merugikan peluang dia untuk memohon ampun kepada Allah SWT, terutama pada waktu yang mustajab itu waktu sahur.
Wallahu a'lam. Dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala lanjutkan dalam ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Jadi Allah SWT berfirman, Allah SWT mengatakan bahawa Allah menyatakan bahawa tidak ada Tuhan selain Dia. Di sini Allah SWT sendiri bersaksi. Allah SWT sendiri mengatakan kepada kita, menjelaskan, bersaksi bahawa Dia itu tidak ada Tuhan selain Dia. Ini kalau benda gaib ni tak ada siapa yang tahu, hanya Allah yang tahu. Kalau manusia itu dia kata ada Tuhan-Tuhan lain, dia kena buktikan ada Tuhan-Tuhan lain. Sedangkan Tuhan itu sendiri mengatakan bahawa tidak ada Tuhan, melainkan Dia sahaja. Dia berhak untuk bersaksi atas perkara tersebut sebab dia mengetahui dia Tuhan. Jadi dia tahu. Dia tahu benda gaib. Dia tahu tak ada Tuhan lain yang sebenarnya. Allah menyatakan bahawa tidak ada Tuhan selain Dia. Jadi kita kena ikut kepada persaksian Dia. Jadi kalau orang, misal orang jual barang ke apa semua, dia ada produk ke, dia akan kata produk dia yang terbaik. Dia bersaksi bahawa ada approve misalnya, katakan ni produk dia terbaik. Tetapi itu soal dunia, itu pun kita percaya, apatah lagi yang datang daripada Sang Pencipta. Bila dia kata dia adalah Tuhan, tidak ada Tuhan selain Dia, maka dia itu adalah persaksian yang benar. Sebab dia mengetahui segala-galanya. Jadi Allah menyatakan bahawa tidak ada Tuhan selain Dia. Kemudian siapa lagi yang dekat dengan Allah SWT? Para malaikat. Mereka juga turut memperakui perkara tersebut. Turut bersaksi atas perkara tersebut. Dan siapa lagi yang bersaksi atas ketuhanan Allah SWT, keesaan Allah SWT? Orang yang berilmu. Yang menegakkan keadilan. Wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Orang berilmu yang menegakkan keadilan. Jadi kalau kita lihat bahawa siapa orang-orang yang berilmu ni, siapa wa'ulul ilmi yang paling utama ini, tentu saja para nabi. Para nabi yang diberi ilmu wahyu yang sebenarnya. Mereka yang benar-benar mendapat wahyu daripada Allah SWT. Jadi sebab agama ni dia tak boleh sangkaan-sangkaan. Dia ada dalil dia. Dia ada penjelasan yang benar. Maka penjelasan yang benar itu tentu saja datang daripada Allah SWT. Dan orang yang diberi direct daripada Allah SWT itu melalui perantaraan malaikat Jibril ialah para Nabi. Jadi kalau kita nak ikut, kita kena ikut para Nabi lah. Sebab mereka yang pure dia punya ilmu dia. Dia dapat direct terus daripada Allah SWT. Mereka yang tahu berkenaan dengan akidah. Mereka bertahu tentang macam mana nak beramal kepada Allah SWT. Jadi tentu saja ilmu yang paling utama yang kita belajar, ilmu Al-Quran itu sendiri. Sebab tu kita adakan pertemuan ni supaya sekurang-kurangnya kita bermula-mula untuk menjinak-jinakkan diri dengan kata-kata Allah SWT. Sebab kalau nak belajar pasal agama, first sekali tentu kena tahu Quran. Dan selepas itu kena tahu apa? Kena tahu hadis, kena tahu syarah-syarah hadis. Kena belajar perkara-perkara tersebut supaya kita mengelakkan diri kita daripada melakukan satu perkara yang kita sangka baik tetapi di sisi Allah nothing, tak ada apa. Sebab amalan-amalan itu jadi amalan yang pelik, amalan-amalan yang direka sahaja sana dan sini. Jadi itu kita kena belajar bahawa siapa yang bersaksi tentang keesaan Allah SWT ni, iaitu pertama Allah itu sendiri, kedua para malaikat kerana mereka mengetahui mereka dekat di sisi Allah SWT, dan juga orang yang ada ilmu tentang Allah, iaitu ilmu wahyu itu sendiri, iaitu Quran dan hadis Nabi SAW, Quran dan sunnah. Jadi kalau sebab tu Nabi kata siapa nak selamat, dia kena ikut Quran, ikut hadis, ikut sunnah Nabi, maka dia tidak akan sesat selama-lamanya. Kemudian tak cukup dengan itu, siapa orang-orang berilmu ni bukan sekadar ilmu dia berkepentingan untuk diri dia sendiri saja, tetapi Allah kata qa'iman bil qist. Mereka ni orang-orang berilmu yang menegakkan keadilan. Yang ini mereka menegakkan keadilan di sini di antara maksudnya adalah menegakkan tauhid itu sendiri. Sebab dengan ketauhidan lah manusia itu dapat menegakkan keadilan. Sebab apa? Orang yang tahu bahawa Allah SWT itu wujud,
Orang yang tahu bahawa Allah SWT itu berkuasa melakukan segala-galanya, akan membalas kejahatan-kejahatan manusia, maka dia tidak akan menzalimi orang lain kerana dia sedar bahawa akan adanya pertanggungjawaban. Maka orang yang berilmu ini akan betul-betul mempraktikkan ilmu yang dia ada untuk kebaikan diri dia dan juga kebaikan makhluk-makhluk yang lain, dan dia tidak akan melakukan kezaliman kerana dia tahu bahawa Allah SWT sentiasa melihat, dan dia tahu bahawa Allah SWT itu sukakan kepada kebaikan, dan Allah SWT itu suka kepada pembaikan, dan Allah SWT tidak suka kepada orang makhluk-makhluk yang zalim. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah SWT, kalau kita lihat kepada persaksian Allah itu sendiri tentang zat dia, sebenarnya ini adalah persaksian yang paling mulia yang bersumber daripada Raja yang Maha Agung itu sendiri, iaitu Allah SWT. Dan natijah daripada perkara tersebut ialah apabila kita tahu perkara ini, orang yang ada ilmu tentang ini, maka dia akan melaksanakan segala hukum Allah SWT, dan dia sedar bahawa segala syariat yang datang daripada Allah SWT itu cukup sempurna, dan dia adalah berdasarkan keadilan. Dia adalah untuk kebaikan manusia, untuk menjaga antara menjaga nyawa, menjaga maruah dia, menjaga harta dia. Itu sebenarnya tujuan datangnya syariat. Dan syariat tentu saja untuk menegakkan keadilan. Jauh lagi sebelum manusia, orang barat sekali mengenali apa itu human rights, ketauhidan kita kepada Allah SWT, persaksian kita kepada Allah SWT itu sendiri membawakan kita kepada pembaikan dan keadilan. Wallahu a'lam. Jadi sepatutnya yang menjadi jaguh keadilan itu bukanlah orang barat, bukanlah orang kafir, tetapi sepatutnya yang jadi jaguh kepada keadilan itu adalah orang Islam itu sendiri, jika benar-benar dia bersaksikan kepada keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Kemudian dilanjutkan, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan melainkan dia, al-azizul hakim. Jadi Allah kata tak ada Tuhan melainkan dia. Allah habiskan ayat ini dengan apa? Tidak ada Tuhan melainkan dia, yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Jadi kita ditunjukkan tadi, manusia itu pada waktu orang yang layak masuk syurga Allah ni, antara yang dia buat ialah dia beristighfar kepada Allah SWT, dan dia berdoa kepada Allah SWT. Terutama pada waktu sahur tadi, waktu yang mustajab doa. Di saat manusia sedang tidur, dia itu bersudi menghubungi Tuhan dia, itu Allah SWT. Jadi di sini kita diajar bahawa bila kita kata tidak ada Tuhan melainkan dia, tidak ada kuasa lagi maha bijaksana melainkan dia sahaja, maka kita wajib untuk membuktikan dengan menyembah diri hanya kepada Allah saja, dan nak mesti minta, mohon terutama kepada perkara yang gaib, hanya berdoa kepada Allah SWT saja, sebab dia ada sifat ketuhanan. Sebab jangan kita minta kepada makhluk-makhluk lain, jangan atas perkara-perkara yang gaib. Misalnya kita minta kepada benda-benda yang mati, misalnya kita minta kepada batu-batu, kita berharapkan kepada tangkal. Jangan begitu, sebab perkara tersebut tidak ada kekuatannya. Sedangkan Allah itu, dialah tempat berhak untuk memohon pertolongan, sebab dia ada sifat aziz, dia ada sifat hakim. Sifat aziz, mana sifat aziz? Mana aziz ni? Sifat aziz maksudnya dia perkasa. Dia boleh hukum siapa saja yang derhaka pada bila-bila masa saja, kalau dia nak. Dan dia tak perlukan kita pun. Kalau semua orang nak sembah dia pun, tak tambah pun kerajaan dia. Kalau semua orang nak tentang dia pun, tak merugikan langsung pun zat dan kerajaan dia. Jadi menunjukkan bahawa kita ada Tuhan yang sangat powerful, yang sangat kuat, dan tidak memerlukan siapa saja. Dan dia juga ada apa? Al-Hakim. Maksudnya Al-Hakim ni dia bijaksana. Kalau ditangguh satu hukuman, ada reason dia. Antara reason ialah untuk memberi kita peluang untuk bertaubat kepada Allah SWT. Dia bijaksana. Apa saja yang dia buat, apa saja hukuman dia, apa sahaja kebaikan dia beri, semua adalah berdasarkan kebijaksanaan. Apa saja syariat yang dia lakukan, yang dia tetapkan kepada kita, semuanya atas ilmu yang benar. Semuanya kita katakan tadi, kita percaya bahawa dia ada kebaikannya untuk manusia, untuk manusia yang mahu berfikir. Baik, kemudian kita terus ke ayat 19. Innad dina indallahil Islam.
Apabila kita tauhid, kita telah betul. Apabila kita tahu bahawa kita benar-benar beriman, percaya bahawa setiap apa yang Allah tentukan itu baik, maka kita kena percaya bahawa apa sahaja syariat yang Allah bawa dan agama yang Allah berturunkan kepada manusia, itu adalah yang terbaik dan benar. Jadi Allah dengan jelas kata, Inna dina indallahi Islam. Jika benar kalian telah bersaksi dengan ketuhanan, keesaan Allah SWT, maka kalian juga kena terima bahawa tidak ada agama yang Allah reda melainkan hanya Islam. Dan tidak ada agama yang di sisi Allah SWT yang Allah tu terima, yang datang daripada Allah, melainkan agama Islam. Bila kata Islam ni, maksudnya daripada zaman Nabi Adam AS sampailah kepada akhir zaman, iaitu Rasulullah SAW, sampailah bumi ni musnah pun, agama yang Allah terima hanya satu agama saja, Islam. Allah tidak pernah reda kepada agama-agama lain. Allah tidak turunkan kepada Nabi Ibrahim tu agama Nasrani dan sebagainya. Tidak sama sekali. Isa itu bukan agama Nasrani. Tidak ada agama Yahudi apa semua. Yang ada hanyalah agama Islam. Iaitu tunduh, patuh, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata tanpa mensyirikkan langsung Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah agama Islam. Jadi bila kata Islam, maksudnya bila kata di sisi Allah, Allah tak memiliki agama yang di sisinya selain dia. Tak ada satu pun yang digazat oleh Allah SWT yang diterima melainkan Islam semata-mata. Maksudnya apa? Orang itu tunduk patuh secara lahir dia, secara batin dia, seperti mana firman Allah SWT, wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa cari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Jadi siapa sahaja yang beragama selain agama Islam, di sini Allah SWT jelaskan, maka hakikatnya dia tidak beragama untuk Allah. Sebaliknya dia hanya beragama mengikutkan agak-agak andaian-andaian sahaja. Dia rasa nak jadikan benda ni Tuhan, dia jadikan Tuhan. Jadi dia bukan adalah satu agama yang benar, tetapi dia hanyalah andaian, rekaan nenek moyang dia atau rekaan dia sendiri. Sebab apa? Sebab dia tak menempuh jalan yang disyariatkan. Melalui apa? Melalui orang yang berilmu tadi. Yang paling utama ialah para lisan para nabi dan rasul. Itu dia. Sebab tu Allah SWT sebenarnya kalau kita lihat bahawa surah Ali Imran ni nak menyatakan juga tentang berkenaan orang Nasrani juga antara dia. Jadi mereka ini tertipu dengan ilmu yang mereka ada. Mereka ini adalah kategori orang ahli-ahli kitab. Ahli kitab ni antara orang Nasrani dan Yahudi. Ya, orang Yahudi terutamanya mereka ada ilmu tentang Allah SWT, tetapi mereka menyelewengkan ilmu tersebut. Jadi Allah SWT nak bagi tahu kepada sini, orang yang berilmu ialah orang-orang yang mengikut ajaran Allah SWT, yang membawa ilmu yang benar, bukan yang nampak macam berilmu tetapi membawa ajaran yang salah. Yang itu sebenarnya kita dapat lihat daripada apa yang sedang kita bincangkan ni. Sebab tu Allah SWT bagi tahu terus, direct je Allah tak suruh-suruh. Allah kata wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu ba'yam bainahum. Tidaklah berselisih faham orang-orang yang telah diberi kitab. Kita katakan tadi, apa kitab ni? Kitab-kitab yang diturun sebelum Al-Quran. Dan semua kitab-kitab itu adalah kitab yang datang daripada Allah, tapi malangnya ada yang diselewengkan. Mereka ini tidaklah berselisih, mereka ini tidaklah menentang Muhammad SAW, melainkan kecuali setelah mereka ini memperolehi ilmu. Ini sebenarnya ayat yang sangat menggurunkan. Jangan kita anggap ini hanya untuk Nasrani dan Yahudi saja, dan dia boleh pergi kepada kita juga. Kita ada ilmu tentang Allah SWT, tapi demi untuk menjaga hati manusia, demi untuk menjaga nama baik misalnya, menjaga periuk nasi misalnya, kita sorokkan ilmu yang benar. Bukan maksud kita nak suruh bergaduh dengan orang, tak. Tapi kita tetap kena sampaikan, tapi sampaikan dengan cara berhikmah lah. Cara yang sesuai dan sebagainya. Tetapi bukan bermaksud mendiamkan teruslah selama-lamanya. Kalau kita tidak cakap dalam secara direct, mungkin kita boleh berkias, kita boleh dalam tulisan dan sebagainya. Tapi yang penting, jangan suruh ilmu itu selama-lamanya. Jadi tidaklah bersisih orang-orang yang telah diberi kitab ni, kecuali setelah mereka peroleh ilmu.
sangat malang. Sebab mereka ada ilmu tentang Allah SWT, tetapi mereka sembunyikan. Lepas tu Allah kata, wa ma khatalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu ba'yan bainahum. Dan tidaklah bersisih tentang agama, yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani ini, mereka ini diberi kitab, yakni Taurat dan Injil, illa min ba'di, kecuali setelah apa yang datang kepada mereka, ma ja'ahumul ilm, tentang ilmu, tentang tauhid, tentang Allah SWT, ba'yan bainahum, kerana kedengkian di antara mereka. Allah kata lagi, Allah lanjutkan, wa may yakfur bi ayatillah, siapa yang ingkar pada ayat-ayat Allah, fa innallaha sari'ul hisab, maka sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungan dia. Jadi bila kata ilmu ini, ilmu apa tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang rahmati Allah? Ilmu yang dimaksudkan ialah ilmu tentang Allah SWT itu sendiri. Dan maklumat itu banyak sekali dalam wahyu, macam mana nak beribadat, macam mana nak berhubung dengan Tuhan. Semua itu telah dinyatakan dalam Al-Quran. Semua itu ada dalam petunjuk Rasulullah SAW. Jadi Allah jelaskan sebab apa mereka ini berselisih. Sebab mereka dengki dengan manusia lain. Sebab Allah kata agama yang Allah reda ni hanya Islam. Jadi cara hidup yang Allah nak, kalau kita kata the way of life, hanya agama yang datang daripada Allah SWT. Dan perkara tersebut mesti dipelajari dalam wahyu itu sendiri. Dan kita dapat tahu bahawa orang Yahudi dan Nasrani ini mereka berselisih. Dan mereka ini sebenarnya adalah ulama. Mereka ini ada ilmu tentang Allah SWT. Kenapa mereka berselisih? Sebab mereka merasakan diri mereka itu pandai, mereka mahu mereka mahu diagungkan, mereka mahu dihormati. Maka mereka buat agama ikut acuan mereka sendiri supaya mereka dapat habuan dunia. Itu dia. Sebab tu kita lihat bahawa Nabi Isa AS itu Nabi Musa AS, Nabi Isa AS, agama yang dia bawa itu agama tauhid. Tapi kita lihat kepada orang-orang yang mengaku mengikuti mereka jauh daripada ketauhidan yang dibawa oleh Nabi Isa. Wallahu a'lam. Sebab apa? Apa berlaku? Sebab zaman Nabi Isa AS ni yang menguasai negara ketika itu adalah Raja Rom. Raja Rom ini mereka membawa fahaman daripada fahaman Yunan itu sendiri. Di mana mereka lah yang berfahaman tentang anak Tuhan dan sebagainya. Maka mereka bawa fahaman itu, ke dalam agama yang datang daripada Nabi Isa AS. Agama Islam itu akhirnya jadilah agama yang mengikut acuan mereka sendiri, itu agama Nasrani. Jadi menyeleweng. Dan perkara itu berlaku illa min ba'di ma ja'ahumul ilm. Dan perkara itu datang kepada mereka setelah mereka ada pengetahuan. Jadi ini sebenarnya sangat menakutkan, seperti mana kita katakan tadi. Janganlah kita setelah ada ilmu, setelah itulah kita semakin jauh daripada Allah SWT. Janganlah setelah kita ada ilmu, kita mempergunakan, menjual agama ini demi untuk mendapat habuan yang sedikit. Kita sembunyikan perkara-perkara yang benar demi untuk menjaga hati masyarakat, demi untuk mendapat tempat. Akhirnya kita mati tanpa menjelaskan kebenaran yang sebenarnya. Bagaimana untuk beribadah, apa yang patut kita ikut, mana yang salah, mana yang betul. Sepatutnya perlu diperjelaskan kepada masyarakat. Bukan kita tunduk kepada masyarakat, tetapi seperti mana kita katakan, perlulah kita jelaskan perkara itu perlahan-lahan. Jadi para ulama ini, kita kata ulama adalah orang berilmu. Mereka ini bersisih atas jalan agama Allah ni setelah apa? Ba'yan bainahum. Kerana apa? Kerana hasad dengki yang ada dalam kalangan mereka. Jadi kita dapat lihat bahawa rupanya orang dok bergaduh, berbeza agama ni sebenarnya asalnya kerana apa? Kerana hasad dengki yang ada dalam kalangan mereka. Sebab mereka nak apa, seperti mana kita kata tadi, mereka nak kedudukan yang tinggi. Mereka nak tunjuk yang mereka ni pandai supaya mereka boleh duduk ke atas. Mereka duduk dengan pemimpin-pemimpin sekadar untuk apa? Sekadar untuk membodek. Dan kita lihat kalau ada kebanyakan orang agama pada zaman kita ni, minta maaf cakap, belajar jauh-jauh, akhirnya dalam kalangan keluarga hanya untuk jadi apa? Untuk baca doa ketika orang kahwin, hanya untuk baca doa ketika orang nak mati. Itu sahaja pun fungsi dia. Kalau dia mula menyentuh berkenaan dengan masyarakat, kesalahan-kesalahan di luar masyarakat, maka dia akan dipulau, maka dia pula akan dicop sebagai orang yang
orang yang memecah belahkan masyarakat. Tapi kalau kita lihat zaman sekarang ni adalah zaman yang sangat membelikkan. Kalau kita lihat, sepatutnya para ulama ini mereka bersatu untuk membetulkan manusia. Tetapi akhir peliknya apabila ada ulama yang benar-benar ikhlas kerana Allah SWT, dia nak membetulkan satu perkara, maka ada ulama lain pula yang mempertahankan amalan yang dilakukan oleh masyarakat. Kerana apa? Kerana mereka ada tempat kepentingan dalam masyarakat tersebut, akhir menyebabkan para ulama saling bertikam lidah, saling apa, kalau tidak keterlaluan digunakan perkataan ini, saling melondehkan sama segi. Maka akhirnya orang awam pula memilih mana yang dia rasa dia nak ikut, ulama kiri atau ulama kanan. Maka bergaduhlah pula orang awam. Akhirnya adalah label-label dan sebagainya. Sedangkan sepatutnya para ulama ini mereka bersatu padu untuk menjelaskan ajaran yang benar-benarnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Allah, daripada Quran, daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebenarnya realiti hakikat yang berlaku masih pada zaman kita ni pun berlaku. Bila orang nak betulkan perkara yang baik, maka mereka yang nak menentukan perkara baik, ulama yang nak minta perkara yang baik pula ditentang oleh ulama juga. Maka akhirnya orang yang jahil, dia ikut kepada benda yang dia rasa betul sahaja tanpa ada petunjuk daripada dalil. Wallahu a'lam. Jadi sebenarnya teguran ini bukanlah untuk menjatuhkan siapa-siapa. Ini adalah sebagai kita muhasabah diri kita sendiri. Adakah kita benar-benar telah mengikut agama Allah yang benar berdasarkan wahyu? Adakah benar-benar kita telah benar-benar bekerja untuk agama Allah ni di atas perkara yang benar? Ataupun hanya kita ini hanya kita menjalankan agama ni sekadar habis puasa, sekadar solat dan puasa sahaja. Bab-bab yang lain, bab nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar, itu kita tinggalkan begitu saja. Tetapi perlu juga kita ingat, janganlah pula kita tuduh bahawa orang yang tak nampak agresif itu tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, sebab amar ma'ruf nahi mungkar ni sangat besar lah maksud dia. Dia boleh melalui pendidikan. Ada orang dia bukan jadi seorang yang outspoken, tapi dia amar ma'ruf nahi mungkar, cara dia adalah daripada bawah. Jadi kita tak boleh menuding jari. Janganlah para ulama ini bergaduh kata cara aku yang betul, cara orang yang salah. Tidak. Sepatutnya masing-masing menjalankan kerja dia, masing-masing ikhlas kerana Allah Taala dengan kapasiti masing-masing. Setengah ada cara-cara masing. Yang penting semuanya adalah untuk islah masyarakat itu sendiri. Kemudian Allah SWT kata, wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Dan ingatlah, siapa yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah, maka sesungguhnya Allah itu amat cepat hisaban dia. Cepat sekali. Jadi kita dapat lihat bahawa Allah SWT ni cepat. Allah SWT ini maha adil. Allah SWT dia tak kira kita ni ulama ke ustaz ke siapa pun, asatizah ke siapa. Allah SWT boleh ambil tindakan kepada siapa sahaja, dan hitungan Allah tu sangat cepat. Allah boleh balas terus di dunia lagi, dan tentu saja Allah boleh balas kelak di akhirat, dan tidak ada satu pun yang terlepas daripada hisaban Allah SWT. Jadi manusia itu kena hati-hati supaya tidak membawa agama ini dengan cara yang salah. Sebab setiap itu adalah masuk dalam, kalau boleh kita kata dengan izin, dengan dalam akaun Allah SWT. Dan Allah tidak tinggalkan walau sedikit apa sahaja yang kita lakukan. Jadi kita lihat daripada apa yang kita katakan ini, ayat yang kita bincangkan ini, bahawa ayat ini menegaskan bahawa mereka ini, orang-orang para ulama ni, orang berilmu ni, mereka dah tahu kebenaran. Namun demikian mereka tetap dikecam oleh Allah SWT, bahkan diancam. Ini adalah kerana apa? Kalau menurut penulis tafsir Misbah, dia kata kerana keberagamaan bukan sekadar pengetahuan, tapi dia adalah ketundukan dan ketaatan. Atau dengan kata lain, pengetahuan yang membuahkan kepada ketaatan. Kata beliau lagi, keberagamaan memerlukan kepada buah, sedang tumbuhan tidak akan berbuah jika tidak ada dahan yang subur berupa kesucian hati. Kata beliau lagi, bukankah air yang tercurah di langit tidak menghasilkan buah tanpa ada lahan subur yang digarap? Mereka yang bersisih kerana enggan menerima ajaran para rasul, apalagi setelah mereka ketahui pada hakikatnya adalah orang-orang kafir terhadap ayat Allah. Dan barang siapa kafir terhadap ayat Allah, maka Allah akan menjatuhkan hukuman ke atasnya.
Dan janganlah menduga bahawa hukuman itu masih lama. Tidak, sebentar lagi mereka akan alami, kerana sesungguhnya Allah sangat cepat hisapnya. Dan dengan demikian cepatlah pula jatuhnya hukuman Allah terhadap orang-orang yang kafir. Dan Allah SWT itu boleh melakukan azab. Allah boleh cabut nyawa kita bila-bila. Dan kita sebenarnya hakikatnya hidup manusia ini sekejap saja. Tahu-tahu dah 40, tahu-tahu dah 60, tahu-tahu kita dah menghadap kembali kepada Allah SWT. Maka ini adalah ancaman kepada orang berilmu. Sepatutnya orang berilmu ini kena menjalankan amanah dia. Tapi janganlah sampai memecah belahkan masyarakat manusia bergaduh. Jelaskanlah dengan cara-cara yang terbaik supaya orang itu tidak lari daripada agama Allah SWT, tapi orang tertarik dengan agama Allah. Wallahu a'lam. Kemudian ayat seterusnya, ayat 20. Fa in hajuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an. Allah SWT berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengingkar, minta maaf, kemudian jika mereka membantah engkau Muhammad, katakanlah, fa in hajuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an. Maka jika mereka mendebatmu, yakni Muhammad SAW, maka katakanlah, aku menyerahkan wajahku kepada Allah dan orang-orang yang mengikutiku. Wa qulil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum. Dan katakanlah kepada orang-orang yang diberi kitab, yakni Taurat dan Injil, dan orang-orang yang ummi, aslamtum, adakah kamu telah memeluk Islam? Fa in aslamu faqadih tadau. Maka jika mereka telah memeluk Islam, maka sungguh mereka telah dapat petunjuk. Wa in tawallau fa innama alaikal balagh. Dan jika mereka berpaling, yakni daripada Islam, daripada apa yang kamu bawa wahai Muhammad, maka sungguhnya alaikal balagh, kewajipan kamu, atas kamu hanyalah menyampaikan. Wallahu basirum bil ibad. Dan Allah Maha melihat sehadap hamba-hamba dia. Jadi setelah kita bincangkan perkara tadi, kita dapat lihat bahawa sudah jelas ajaran Allah SWT. Keterangan itu telah terang lagi nyata, bersuluh. Jadi dah dapat bukti-bukti dia bagi orang yang hendak membuka hati dia. Maka Allah kata tidak perlu untuk dilanjutkan perdebatan. Tidak perlu dilanjutkan lagi diskusi. Biarkan saja mereka, wahai Muhammad, kerana mereka ini mendebatmu tentang keesaan Allah dan ajaran yang kau bawa. Sedangkan mereka sendiri tahu tentang keesaan Allah. Maka katakanlah, aku serahkan wajahku kepada Allah, dan demikianlah pula orang-orang yang mengikutiku. Jadi kalau penulis tafsir Misbah, dia kata menyerahkan wajah kepada Allah, yakni menyerahkan seluruh jiwa raga secara total kepada dia. Kenapa disebut wajah? Sebab wajah adalah bahagian yang paling menonjol daripada sisi luar manusia. Dan dia itu menggambarkan identiti manusia. Jika tertutup wajah, maka orang tak kenal siapa dia. Sebaliknya, jika seluruh sisi luarnya tertutup, kecuali wajah dia, manusia masih kenal siapa dia. Jadi wajah ni jadi pertanda identiti. Dan wajah juga dapat menggambarkan sisi dalam manusia. Jadi apabila dia sedih, kita nampak kat wajah. Bila dia gembira, nampak dekat wajah. Sebab tu dapat kita lihat dalam surah An-Nahl misalnya, bila disampaikan kepada mereka tentang kelahiran anak perempuan, wajahnya muram, hitam, dan dia dalam keadaan sedih. Jadi wajah itu sendiri menggambarkan perasaan manusia. Dan pada wajah itu ada indera-indera manusia, mata, telinga, lidah. Bahkan kepala dia yang ada otak pun, kata penulis tafsir ni, tak jauh pun daripada wajah dia. Jadi boleh kita katakan bahawa Allah pilih wajah, dipilih oleh Al-Quran dan Sunnah sebagai lambang kepada total manusia ni. Jadi yang ikhlas melakukan aktiviti kerana Allah, di mana dinamakan juga menghendaki wajah Allah, dan yang datang menghadap kepadanya, yang harapkan datang dengan menghadap wajah dia. Aku hadapkan wajahku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mensekutukan Tuhan. Jadi apabila disebut tentang wajah ini, bermaksud apa? Total segala diri dia. Ada lambang kepada kemuliaan dia, maka Allah sebutkan wajah. Jadi aku hadapkan wajahku, bermakna aku serahkan diri kepada Allah. Sebab manusia bila dia bercakap,
Kalau bercakap, selalunya kita akan pandang mata ke mata. Pandang wajah orang tu. Kalau dia tak pandang, maksudnya biasanya dia cakap macam tu, dia tak berminat sangat untuk bercakap dengan manusia dia di hadapan dia. Jadi apabila kita menghadap kepada Allah SWT, bermaksud kita menghadap dengan wajah kita, maksud kita benar-benar memberi perhatian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jadi di sini dikatakan bahawa kalau ada dia diajar kepada Rasulullah SAW, kalau ada orang masih berdebat kepada kamu hanya sekadar untuk membuang masa kamu, bukan nak dengar kebenaran pun, susah diajar pun, maka tinggalkan orang ini, jangan buang masa. Bagi tahu saja kepada mereka bahawa apa? Aku ini telah berserah diri kepada Allah SWT. Allah ajar, kalau banyak sangat pertanyaan yang hanya menyebabkan Rasulullah susah hati, hanya menyebabkan Rasulullah susah, hanya akan membuang masa untuk Rasulullah, sedangkan banyak lagi kerja-kerja Rasulullah kena lakukan, maka Allah ajar kepada jawab saja, aku telah berserah diri kepada Allah. Maksudnya bila guna wajah tadi bukan bila gunakan wajah ini, maksudnya telah dihadapkan diri ini secara totalnya, jiwa dia, hati dan diri semua sekali kepada Allah SWT. Sebab kita katakan tadi, bila bercakap dengan manusia, pandang wajah, maksudnya dia berminat. Kalau kita cakap macam tu, cuma salam tak pandang orang, kita tak berminat kepada orang tu. Jadi bila sebut wajah, kita hadap ke wajah kita pada Allah, maknanya kita telah serahkan diri kepada Allah SWT secara total. Dengan apa? Dengan cara mengikut syariat. Kemudian Nabi diajar suruh cakap, maksudnya siapa, dan juga orang-orang yang mengikutiku. Maksudnya siapa saja yang mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, kalau mereka ikut baginda, mereka juga akan serahkan seluruh diri mereka mengikut Nabi SAW dan syariat Islam. Kalau kita ni mengaku sebagai umat baginda, maka kita kena serahkan diri kepada Allah SWT dan taat kepada segala seluruhannya, dan rujukan utama kita mestilah Quran dan sunnah Nabi SAW. Seterusnya dalam ayat ini juga dikatakan tadi, wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum. Kerana Allah ajar kepada Nabi, tanya kepada mereka, yakni Yahudi dan Nasrani yang diberi kitab, orang-orang yang ummi, sudahkah kamu serahkan diri? Jadi Allah suruh tanya kepada mereka ni, sama ada orang-orang yang ada kitab ataupun orang yang jahil, orang-orang Arab musyrikin misalnya, orang-orang di Mekah, di Madinah. Mereka ini yang mereka tidak ada kitab, mereka tak tahu membaca, mereka tak ada kitab mereka sendiri, tak datang kepada mereka ilmu pengetahuan melainkan apa yang diajar oleh Yahudi dan Nasrani. Allah tanya kepada mereka, adakah mereka benar-benar telah serah dirikan kepada Allah? Kalian, misalnya orang ummi, orang-orang Arab musyrikin, mereka mengaku diri mereka sebagai apa? Sebagai orang yang mengikut ajaran Nabi Ibrahim. Katakan mereka, apakah hujah mereka yang mengatakan mereka ini telah mengikut agama Nabi Ibrahim, sedangkan Nabi Ibrahim itu sendiri bukanlah seorang yang menyembah berhala. Dan dapat kita lihat pun nanti dalam ayat yang berikutnya, surah yang berikutnya, surah yang nanti yang akan datang, insyaAllah kalau ada izin, ada rezeki daripada Allah SWT untuk kita bincangkan, ia berkenaan bagaimana sikap Nabi Ibrahim terhadap penyembah berhala itu sendiri. Kemudian Allah kata, fa in aslamu faqad ihtadaw. Kemudian jika mereka peluk Islam, maka sebenarnya mereka telah memperoleh petunjuk. Jadi jika mereka nak serah diri, maka mereka termasuk dalam golongan kamu. Mereka telah terima hidayah. Tetapi kata Allah, dan kebaikan hidayah itu bukanlah kebaikan untuk orang lain, melainkan kebaikan itu adalah kebaikan orang yang sanggup menerima petunjuk Allah SWT. Wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh. Dan jika mereka berpaling, maka sesungguhnya kewajipannya hanyalah menyampaikan. Jadi Allah ajar kepada Rasulullah SAW, kadang-kadang Rasulullah SAW ni dia sedih. Sebab ada ahli keluarga dia tak terima dan sebagainya. Allah peringatkan kepada dia, tugas kamu hanyalah untuk sampaikan saja. Dan kamu wahai Rasulullah SAW, kamu tak dipertanggungjawabkan sama ada mereka ikut atau tidak. Yang penting apa dia? Sampaikan. Dan itu jugalah sebagai petunjuk kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Kita hanya dipertanggungjawabkan untuk sampaikan ajaran wahyu kepada siapa saja, seramai yang boleh. Tujuan kita bukan untuk labelkan orang, untuk jatuhkan orang, untuk katakan ini adalah tertutup pintu dia, bukan. Tugas kita bukan begitu. Tugas kita adalah sampaikan. Mereka nak terima ke, tak nak terima ke, itu adalah luar kekuasaan kita. Maka ayat ini sebenarnya sangat mengajar kepada kita untuk melakukan usaha dakwah. Mungkin kita kadang-kadang kita rasa kita cakap pun tak guna.
kita buang masa saja. Kita takut nanti orang rasa terasa hati yang kita. Tetapi Allah ajar kepada kita melalui ayat ini, orang yang berdakwah itu tak boleh rasa begitu. Orang yang berdakwah itu tak boleh rasa putus asa. Orang yang berdakwah itu tak boleh kata, aku tak ada followers, aku buat video macam ni pun tak ada orang tengok lah, aku dah berhentilah. Tidak. Kita bukan buat kerana manusia, kita buat kerana Allah SWT. Itu dia. Jangan putus asa. Mungkin sekarang tak ada orang kisah, mungkin sekarang orang tak tahu, tapi kita mungkin akan wujud pada generasi-generasi yang selepasnya. Kita lihat Nabi Musa AS ketika baginda masih hidup, baginda ajak masuk kepada Baitul Maqdis kembali, tetapi tidak berlaku. Bahkan Nabi Musa mati, wafat sebelum sempat melihat bahawa orang-orang Yahudi kembali kepada Baitul Maqdis itu. Tak sempat pun. Tapi ada zaman dikatakan bahawa dipimpin oleh Nabi selepas itu, generasi seterusnya, itu Yusha bin Nun, mereka akhirnya berjaya masuk ke Baitul Maqdis. Mereka berperang dan mereka berjaya. Apa yang diusahakan oleh Nabi Musa sendiri tak nampak lihat kepada usaha tersebut, tetapi akhirnya perkara itu berlaku. Berjaya juga akhirnya. Walaupun ada penentangan-penentangan selepas itu, tetapi ada juga generasi yang mahu sudi untuk mendengar apa yang Nabi Musa katakan. Begitu juga kita. Kita lihat Rasulullah SAW, sepanjang Rasulullah SAW hidup, Rasulullah SAW lihatlah, Allah dia dapat lihat agama itu berkembang. Alhamdulillah. Tetapi pada zaman ini sebenarnya apa usaha dia? Zaman ini Islam lebih meluas daripada apa yang ada pada zaman Rasulullah SAW. Hasil daripada usaha dia. Dan Rasulullah tak lihat pada zaman ini secara fizikal dia. Nah, kalau kita Nabi Ibrahim misalnya, pada zaman Nabi Ibrahim masih ada lagi orang yang menyembah berhala di kawasan Mekah tu. Sebab tu Nabi Ibrahim doa supaya ada orang yang akan membersihkan perkara tersebut. Dan Nabi Ibrahim tak lihat perkara tersebut, dan perkara itu dibersihkan oleh antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Ibrahim tak lihat perkara tersebut, tapi usaha dia itu, doa dia itu memberi kesan kepada jawapan Allah SWT. Jadi ayat ni ajar, orang nak ikut ke, orang tak ikut ke, kita tetap kena buat dan kita tetap akan dapat pahala setelah kita sampaikan. Dan kita akan meningkatkan iman kita setelah berdakwah. Maka kita dapat ayat ini sebagai motivasi, jangan jemu untuk berdakwah, jangan jemu untuk mengajar. Ini tugas kita semua, sampaikan dakwah agama Islam ni, sampaikan dakwah yang benar ini, walaupun dia kadang-kadang pahit, walaupun dia kadang-kadang memenatkan. Sebab apa? Wallahu basirum bil ibad. Itu sebab dia yang paling utama. Sebab Allah itu melihat tingkah laku sekalian hamba dia. Sama ada dia menentang atau dia mengikuti, ataupun dia berusaha untuk dakwah, itu Allah lihat. Ada Nabi yang datang tangan kosong, tak ada pengikut, dia datang seorang je, tetapi Allah tetap ambil kira dia telah menjalankan dakwah dia. Allah tidak lihat kepada hasil dia, tapi Allah lihat kepada usaha dia. Dan kita kena lihat bahawa Allah sedang melihat siapa yang mengikut jalan Allah, siapa yang sedang berpaling, dan Allah mencatat setiap amalan manusia itu dalam kitab dia. Jadi kita tak perlu risau sangat. Tugas kita adalah jalankan saja, soal rezeki ke soal apa. Kadang-kadang kita kata, aku tak boleh nak berdakwah lah, aku banyak kerja lagi, urusan dunia apa semua. Kita jangan risau, bagi diri kita untuk agama Allah SWT, dunia itu akan datang sekali. Kita buat sahaja, sebab Allah tu maha kaya, Allah akan jamin kehidupan kita. Wallahu a'lam. Secara ringkas kita terus ayat 21. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi'adzabin alim. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar akan ayat-ayat Allah dan membunuh pada Nabi tanpa hak, yakni tanpa sebarang alasan, dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berlaku adil, sampaikan kepada mereka khabar gembira, iaitu azab yang sedih. Jadi ayat ini adalah satu ayat teguran dan juga ayat keperingatan, penakutan kepada azab hari akhirat tu, ancaman kepada mereka. Allah bagi ancaman mereka kepada yang kufur, sama ada daripada golongan Nasrani Najran, yang asyik bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, padahal mereka sudah ada kitab wahyu. Jadi antara kedatangan mereka tu berjumpa dengan baginda, sebab apa? Mereka tak puas hati dengar ada pula umat lain yang dapat kitab, maka mereka pun datang bertanya. Jadi Allah bagi ancaman kepada mereka. Allah kata, sungguhnya orang-orang yang kufur, ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah,
bunuh nabi-nabi dengan jalan yang tak benar, bunuh orang-orang yang menyuruh manusia supaya berlaku adil, maka sampailah berita yang menggembirakan mereka dengan azab yang tidak terperi sakitnya. Jadi ini ada ayat ancaman kepada mereka yang ingkar, yang tak mahu nak guna ajaran Allah SWT, yang tidak mahu menalaah wahyu Allah SWT, tak mahu beramal dengan wahyu Allah SWT. Walaupun mereka ini telah diajar Islam, tapi mereka masih berdegil dan mereka tak mau beriman lagi. Mereka dah tahu kebenaran tu, mereka kafir. Tu kata kafarah tu, dia kambus dada dia dengan kebenaran, daripada kebenaran. Sebab apa? Dia tutup telinga dia tutup hati mereka, maka mereka dapat ancaman dalam ayat ini. Apa kesalahan yang mereka lakukan? Kata Nabi, Allah cerita pula apa yang dilakukan oleh golongan Bani Israel. Wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haq. Mereka bunuh nabi-nabi dengan jalan tak benar. Jadi Allah tegur golongan Bani Israel yang banyak tanya soalan kepada Nabi Muhammad ni. Antara yang tanya soalan tadi orang Nasrani, dan yang tanya soalan juga Bani Israel. Mereka tanya soalan untuk menimbulkan keraguan dan supaya orang-orang di sekeliling juga keliru. Jadi Allah kata tak payahlah mereka nak tunjuk pandai pun. Sebab apa? Mereka ni sendiri pun, Nabi mereka sendiri pun mereka bunuh. Bukan sekadar Muhammad SAW mereka tak terima kononnya sebab orang Arab, tapi Nabi mereka. Dan mereka ini adalah keturunan orang-orang di Madinah, mereka keturunan Yahudi, mereka keturunan pada Nabi sebenarnya. Dan keturunan kalian sebenarnya, nenek moyang kalian sebenarnya telah bunuh nabi-nabi mereka sendiri. Bahkan kalau boleh sebenarnya Nabi Musa pun mereka bunuh juga. Walaupun mereka tak bunuh directly, tetapi kalau boleh kita lihat, kalau ayat yang kita lihat nanti insya-Allah, kalau sampai insya-Allah dengan izin dia. Di mana Nabi Musa ajak pergi perang, mereka kata pergilah kamu dan Tuhan kamu saja perang. Maksudnya dia tak kira pun, kalau logik akalnya, kalau Nabi Musa seorang-seorang perang pasti akan matilah. Sebab tidak ada orang lain bersama dia. Jadi mereka tak kisah pun kalau Nabi Musa tu mati. Kalau boleh semua Nabi dia mereka nak bunuh. Jadi kalau kita lihat keturunan dia Yahudi yang duduk kat Madinah pun lebih kurang sama. Kalau boleh Nabi Muhammad SAW pun mereka nak bunuh juga. Bahkan mereka dalam sirah ada pun komplot untuk mereka nak bunuh Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Bahkan ada dalam hadis pun di mana Nabi Muhammad SAW itu sendiri pun sempat diracun juga oleh orang perempuan Yahudi itu. Wallahu a'lam. Kemudian Allah kata lagi wa yaqtuluna allazina ya'muruna bil qisti minan nas, serta bunuh orang-orang yang menyuruh manusia supaya berlaku adil. Mereka bunuh orang guru-guru yang ajaran tauhid dengan benar. Banyak sangat zaman kita pun ada orang-orang yang kalau di negara-negara luar kita lihat orang yang ajar agama itu dibunuh. Ada yang pembunuhan etnik beramai-ramai hanya semata kerana mereka menyebut la ilaha illallah. Kita lihat pada zaman-zaman mana pun, misalnya zaman Imam Syafi'i, lalu imam-imam yang lain, ada sahaja. Misal Imam Ahmad sendiri diseksa. Dilihat ada sahaja kesusahan-kesusahan yang dihadapi oleh para ulama ini. Hanya kerana mereka ini menyuruh manusia supaya berlaku adil, menggunakan ajaran Islam yang sebenarnya. Zaman kita ni kalau lihat, kalau orang tu tak dibunuh hati dia. Dibunuh karirnya, dibunuh kata-kata dia. Dengan chop dengan label yang bermacam-macam, sesat dan sebagainya. Hanya semata-mata ingin melihat kepada islah, hanya lihat mahu kepada pembaikan masyarakat, supaya masyarakat itu tidak memegang pada perkara-perkara yang khurafat dan syirik. Allah kata kalau orang itu berterusan melakukan perkara tersebut, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka sampaikanlah berita gembira kepada mereka dengan azab seksa yang tidak terpedih sakitnya. Sekarang Allah perli mereka, Allah sindir mereka, Allah kata gembirakanlah mereka dengan azab yang pedih. Hidup di dunia ni mereka merasa mereka hebat, mereka rasa ada kuasa, mereka menggunakan authority yang mereka ada untuk menidakkan orang-orang yang menyampaikan kebenaran. Dan bahkan kadang-kadang mereka menyindir orang-orang ni dan beri label yang semacam-macam yang sesat dan sebagainya. Maka Allah kata nanti Allah akan bagi berita gembira ini kepada mereka dengan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Suatu perkara yang sangat menakutkan. Dan ayat terakhir insya-Allah, ulaikal ladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Mereka itulah orang-orang yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka ini tidak akan beroleh penolong. Jadi Allah kata para ulama ini, orang yang ada ilmu ini, mereka ini gugur amalan mereka kerana apa? Kekufuran yang mereka lakukan.
Sebab apa? Mereka inilah orang yang ada ilmu, tapi mereka lah yang menyebabkan manusia itu syirik. Mereka ini menyebabkan manusia terus menerus melakukan perkara-perkara yang kurafat, sedangkan mereka ada ilmu bahawa perkara ini tidak boleh. Kita lihat kepada ahli kitab, misalnya kepada orang yang mengamalkan agama Nasrani dan orang Yahudi dan orang Nasrani misalnya, mereka menjadikan Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan. Kalau orang Yahudi misalnya, walaupun mereka sorok perkara tersebut, tapi Quran cerita bahawa mereka juga mengakui bahawa Uzair itu anak Tuhan. Jadi ada perkara-perkara syirik dan mereka melakukan amalan tidak seperti mana yang diajar oleh para nabi mereka. Maka amalan mereka itu, mereka dapat habonnya, mereka dapat anugerah, mereka dapat pengiktirafan pemerintah, tetapi akhirnya mereka mati dalam kekufuran. Sebab dosa syirik ini amat besar hukum dia, dan mereka itu tidak diampunkan, melainkan kalau mereka bertaubat kepada Allah SWT. Jadi kita sendiri sebagai peringatan, kalau kita lihat musyrikin Mekah misalnya, Rasulullah datang untuk bersihkan mereka daripada perkara penyembahan berhala. Mereka mengaku mereka pergi haji seperti Nabi Ibrahim buat, tetapi dalam masa yang sama mereka campurkan dengan ajaran-ajaran yang salah. Dan kita sendiri kena lihat kepada masyarakat kita. Misalnya kita dalam masyarakat, kalau kita macam saya, orang Melayu misalnya, kita kena lihat bagaimana apa amalan-amalan yang kurafat dan syirik yang terdapat dalam masyarakat Melayu, dan janganlah kita teragak-agak untuk meninggalkan perkara tersebut hanya kerana nenek moyang kita tersalah dalam mengamalkannya. Masa inilah untuk menguji diri kita, adakah kita benar-benar mengikut Al-Quran atas sekadar kita mengaku Islam daripada dalam kebenaran saja. Sebab kita lihat pada musyrikin Mekah, mereka sangka mereka dapat banyak kebaikan sebab mereka jaga Kaabah, tapi Allah beritahu dalam ayat ni mereka langsung tak dapat apa-apa kebaikan. Allah tak iktiraf pun perkara yang mereka lakukan kerana tauhid mereka salah. Jadi jangan sebab kita bangga, kita kata kita ni Melayu Islam, lahir Islam, tetapi malangnya akhirnya di akhirat kelak kita tak dapat apa-apa kerana sekadar berbangga saja, tetapi tidak mahu kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya mengikut Quran dan sunnah. Wallahu a'lam. Wa ma lahum min nasirin, dan mereka takkan peroleh siapa pun yang dapat memberi pertolongan. Di akhirat ni tak ada siapa dapat bantu kita, tuan-tuan. Kita dapat lihat sebelum ni, ayat sebelum ni, misalnya minggu lepas kita dah bincang, harta ke anak-anak ke, semua tak dapat nak bantu kita. Tentu saja kedudukan apa sahaja pangkat kita ada, ilmu kita pun tak dapat bantu kita kalau kita tak gunakan ilmu itu untuk perkara yang benar, atas jalan tauhid, atas jalan agama itu sendiri, atas perkara yang benar. Jadi tiada siapa pun dapat bantu kita. Kalau kita misalnya di dunia kita gunakan perkara-perkara tangkal yang sesat, tangkal kita tak dapat bantu kita. Kita pergi minta tolong untuk bomoh ke apa semua atas perkara-perkara yang kurafat, yang syirik, mereka tak dapat bantu dia. Mereka bahkan tak boleh bantu diri mereka sendiri, apatah lagi nak bantu kita. Jadi apa yang boleh bantu kita hanya Allah SWT. Jadi nak dapat bantuan Allah SWT, nak dapat syafaat Rasulullah SAW, nak dapat syafaat mereka, nak dapat syafaat Rasulullah, kenalah benar-benar ikut seperti mana yang diajar oleh Rasulullah SAW itu sendiri. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah SWT, dapatlah kita lihat daripada ayat ini sebenarnya apa yang Allah SWT nak ajar kepada kita. Agama itu bukan sekadar pengakuan bahawa aku ni berilmu, aku ni telah mengikut Quran, aku ni telah mengikut sunnah, aku ini telah mengikut agama. Bukan sekadar dakwaan semata-mata, tetapi dia mesti adalah orang benar, orang yang betul-betul telah bersaksi dengan keesaan Allah SWT. Dengan ilmu dia menjalankan seperti mana Allah mahu. Dan dia itu adalah orang-orang yang benar jujur dalam perkataan dia antaranya, dan dia adalah orang benar-benar berserah diri kepada apa sahaja yang telah didatangkan daripada Allah SWT itu sendiri, iaitu Islam. Jadi Islam itu bukanlah hanya dakwaan semata-mata, dia perlu dibuktikan dengan keimanan, dan dia dibuktikan dengan perbuatan. Itikad yang betul, kepercayaan yang betul, dan amalan yang betul sesuai dengan Quran dan sunnah. Kalau tidak, dia hanyalah sebab dakwaan sahaja, dan Allah itu, hisapan Allah itu sangat cepat, dan Allah akan melihat siapa yang benar-benar mengikut ajaran Allah SWT kelak di akhirat. Wallahu a'lam. Demikian saja pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Kalau ada salah dan silap, saya mohon maaf. Kalau ada perkara yang mengguriskan hati, saya tidak bermaksud atas perkara tersebut. Apa saja kata-kata kita ini, mudah-mudahan hanyalah dengan tujuan baik, untuk melihatkan kepada kebaikan. Jangan kita jadi seperti mana orang Nasrani, orang Yahudi, orang Nasrani. Mereka ada ilmu tentang Allah,
tapi mereka mengabaikannya hanya kerana kepentingan diri. Sepatutnya para ulama, ada orang-orang yang beriman, bersatu padulah dalam menyampaikan ajaran yang benar. Janganlah saling berselisih, janganlah bergaduh sehingga terputus hubungan saudara. Jangan sampai manusia di bawah berpecah kerana kita. Janganlah begitu. Janganlah manusia terpecah kerana para ulama. Patut para ulama itu menyatukan orang beriman itu sepatutnya bersatu, dan mestilah kesatuan itu atas perkara yang betul, atas perkara Quran dan sunnah. Semua yang sepakat bahawa Quran itu perkara yang benar, semua sepakat sunnah itu benar, maka tak salah kalau kita semua kembali kepada Quran dan sunnah supaya kita dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam. Demikian saja pertemuan kita. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam pertemuan yang berikutnya. Kita tutup dulu dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah